الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على إمام الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيبنا وشفيعنا سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. Teman-teman yang dirahmati Allah, dah 2 hari rasanya saya tak buat live dan hakikatnya keadaan umat Islam sangat mengelirukan. Keadaan umat Islam sangat mengelirukan. Hari ini saya nak sebut satu hadis. Saya nak huraikan satu hadis. Hadis sahih. Rawahu Imam Muslim. Wa rawahu Imam Al-Bukhari. Hadis sahih. Hadis Hudzaifah. Sekali lagi kita akan bicarakan hadis seorang sahabat yang sentiasa menceritakan mengenai tanda-tanda akhir zaman. Kalau kita nak katakan seorang sahabat yang hebat seperti Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hudzaifah, tuan-tuan, untuk pengetahuan semua, Hudzaifah ni Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar as-sahabiyul jalil. Umar radhiyallahu anhu sendiri pergi ke Hudzaifah tanya, "Ya Hudzaifah, hal ismi ma' asma'il munafiqin?" Umar risau takut nama dia di antara munafiqin di Madinah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya bocorkan nama mereka kepada Hudzaifah. Jadi Hudzaifah radhiyallahu anhu dia ni sebagai penjaga rahsia. Penjaga rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia satu-satunya sahabat tanya Rasulullah mengenai kejahatan yang akan muncul. Tuan-tuan rahmati Allah, ini bukan konspirasi. Ini perkara yang akan berlaku di akhir zaman. Bayangkan dalam hadis sahih rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Tengok Hudzaifah kata apa. Sekarang kita tengok hadis Hudzaifah yang bukan tajuk pasal amanah. Hudzaifah kata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani." Allahu akbar. Tuan-tuan rahmati Allah. Kalau kita nak tengok keadaan umat Islam sekarang, kita kena rujuk kepada keadaan sahabat. Generasi yang terbaik. Apa jua awak nak tengok keadaan sekarang ni, rujuk kepada Rasulullah, rujuk kepada sahabat. Tengok hidupan sahabat, tengok bagaimana mereka menegakkan Islam. Di situ kita akan selamat, bukan di zaman kita yang terompak-amping. Saya tak boleh hukum langsung umat Islam di Malaysia sebab umat Islam di Malaysia ni orang yang sangat baik. Umat Islam di Malaysia ni sangat baik, tapi sistem yang kontrol kita, sistem yang sangat dahsyat. Wallahi tuan-tuan, Malaysia ni kita dikontrol habis-habisan. Saya nak tanya soalan. Boleh lari tak daripada sistem? Wallahi tuan-tuan, kalau kita ada satu isu, mana-mana jabatan akan mari kat rumah kita, depan pintu dia tunggu. Dia boleh kutip kita bila-bila masa. Semua faham Kita dikontrol habis. Dikontrol habis. Kita ni bawah. Wallahi tuan-tuan, saya tak pernah rasa seperti keadaan begini. Di mana kita dikontrol. Kita tak boleh nak bantah. Mungkin bantah di media sosial. Tapi sistem dia, mau nak ke tak nak, kecuali kalau betul-betul kita tak tergantung langsung pada sistem dia. Maksudnya kita jadi ghost, jadi hantu. Tak ada isi, tak ada nama, tak kelima, barulah sistem ni terkacau kita. Jelas Setuju Kita bawa sistem yang sangat dahsyat. Hatta pemerintah kita, dia tak boleh main. Sistem pegang dia. Sebab tu saya kata kita tak boleh nak hukum orang di sini. Kita dipengaruhi oleh sistem yang sangat kuat. Cuma kebebasan suara kita ni ada sikit. Tu je. Itulah Malaysia. Saya duduk sini tuan, saya dah 24 tahun. Saya tahu apa yang saya cakap. Dan saya rasai, dan saya ni jenis tak boleh kecek, tak boleh senyap. Kalau nampak benda salah, saya tak boleh senyap. Saya tak boleh nak bodek. Cuma saya tak melawan. Saya tak melawan. Saya tak suka melawan. Saya tak suka suara bergaduh. Tak suka. Tapi saya dah tahu kita dikontrol oleh sistem. Baik. Dengar Hudzaifah kata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani." Orang ramai tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai amalan-amalan kebaikan, tapi aku seorang, kata Hudzaifah, "wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani." Aku tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kejahatan, takut kejahatan ini datang ke aku.
Nah, tuan. Lalu dikata, ya Rasulullah, laqad kunna fi jahiliyatin wa syarr. Faja'a Allah bihadzal khair. Ya Rasulullah, dulu sebelum engkau datang, kami dalam keadaan jahiliyah. Jahiliyah. Apa dia? Perempuan, kalau seorang lelaki dapat anak perempuan, dia mesti bunuh anak perempuan dia sebab dia akan malu di kalangan masyarakat. Jahiliyah. Seorang Arab akan buat berhala, dia akan sembah berhala dia itu, walaupun berhala itu tak bagi manfaat, tak bagi mudarat. Syirik kuat sangat. Dan mereka percaya Allah ada, tetapi orang Arab dulu, musyrikin, dia tahu bahawasanya dia tahu Allah ada, tapi dia percaya berhala ini akan jadi sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Satu syirik. Orang Arab jahiliyah dulu, orang kuat boleh makan orang lemah. Orang ada kuasa, dia boleh tindas orang bawahan. Itulah jahiliyah. Maka dikata, ya Rasulullah, laqad kunna fi jahiliyatin wa syarr. Sebelum engkau datang, ya Rasulullah, kami dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan kejahatan. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Maka Allah Subhanahu wa taala bawa kebaikan, yakni kedatangan Rasulullah. Tuan-tuan rahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membebaskan minda daripada kesempitan jahiliyah. Kalau orang tanya saya, sekarang ni kita dalam jahiliyah? Ya. Kita dalam kejahilan. Tapi jahiliyah kita sangat nipis. Tengok sekarang ni umat Islam salat pun takut. Sampai sekarang umat Islam, kecuali kalau kita ada kelompok boleh sembahyang sorok-sorok, tak apa. Umat Islam kalau mati, mesti pihak yang saya tak nak sebut nama tu, dia akan sahkan kononnya mati kerana COVID. Sedangkan tuan-tuan, banyak kes yang meninggal dunia bukan kerana COVID. Itulah yang menimbulkan banyak ragu-ragu saya. Mati kerana komplikasi buah pinggan, disahkan mati COVID. Mati kerana serangan jantung, disahkan mati COVID. Confirm orang itu ada masalah paru-paru yang teruk sejak dulu. Seorang pemain sukan yang saya kenal, dulu ada masalah jangkitan paru-paru yang serius. Keluar masuk uat. Tiba-tiba bila kena mati baru ni, sahkan COVID. Siapa yang kontrol kita? Wallahi saya tak tahu, tuan. Sebab tu saya dalam keadaan keliru sangat. Taib. Jadi, dia kata, Rasulullah, laqad kunna fi jahiliyatin wa syarr, faja'a Allah bihadzal khair. Allah Subhanahu wa taala hantar engkau, ya Rasulullah. Fahal ba'da hadha al-khair min syarr? Setelah kebaikan ini, ada tak kejahatan? Qala na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, setelah pemergian Rasulullah, ada syar. Maksudnya berlaku kejahatan setelah wafat Rasulullah. Naam, tuan. Fitnah yang sangat dahsyat. Pembunuhan Sayyidina Uthman. Khalifah yang baik. Khalifah yang adil. Khalifah yang sangat lembut. Uthman Dhunnurain yang telah kahwin dengan dua isteri. Yang telah kahwin dengan dua anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthman, tuan. Uthman, nama dia di langit Dhunnurain, yang mempunyai dua cahaya. Dibunuh. Provok-provok yang dapat menguasai kota Madinah. Mereka panjat pagar dia. Mula-mula mereka sekat makanan, mereka sekat minuman, mereka buat kepungan, sekatan ekonomi atas khalifah. Kemudian akhirnya sahabat sanggup berikan bai'ah kali kedua untuk mempertahankan Uthman radhiyallahu an daripada pemberontak-pemberontak yang datang daripada luar Madinah. Orang baru masuk Islam, orang Iraq. Bayangkan, inilah tuan-tuan yang panggil Khawarij. Inilah Khawarij yang melawan sahabat. Tapi janganlah bagi gelar saudara awak orang Islam sebagai Khawarij. Allahu Akbar. Sekarang kita mudah nak label orang, tuan-tuan. Mudah sangat. Jadi Uthman radhiyallahu an terbunuh. Kemudian berlaku permintaan untuk manakah orang nak, permintaan daripada pihak yang nak membela dan menuntut pembelaan terhadap darah Uthman. Berlaku fitnah lagi antara Sayyidina Ali dengan Az-Zubair. Ali dengan Zubair sepupu, tuan-tuan. Fitnah ni. Naam. Terbunuhnya Az-Zubair radhiyallahu an antara 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Dia dengan Ali sangat kasih sayang. Tapi siapa yang cetuskan fitnah? Siapa? Yahudi, tuan-tuan. Al-Yahud. Wallahi, tuan-tuan, orang Yahudi di belakang setiap fitnah.
Tapi orang sekarang ni tak percaya. Oh, sikit-sikit Yahudi. Abdullah bin Saba al-Yahudi yang disebut dalam kitab, banyak kitab seperti kitab Ibn al-Athir, Wal-Bidayah wa Nihayah. Dia ni tak akan tenang kalau tidak mencetuskan peperangan antara Az-Zubair Ibn al-Awwam dan Talha radhiyallahu anhu, Sayyidina Aisyah satu pihak Ali dengan puak-puak dia. Dua pihak yang baik. Tapi berlaku peperangan yang dahsyat. Peperangan besar, iaitu peperangan Al-Jamal. Al-Jamal ni seekor unta yang atasnya ada tempat duduk ataupun kanopi Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlaku bergaduhan antara sahabat. Terbunuhnya Sayyidina Az-Zubair, terbunuhnya Talha, dan Ali, Sayyidina Ali menangis sangat-sangat bila tengok sahabat satu perjuangan, satu ketika mereka memperjuangkan melawan musuh Allah, tiba-tiba sekali berlawan sesama mereka. Fitnah. Semua ni fitnah. Sebab tu Rasulullah SAW kata, na'am. Bila Hudzaifah kata, ya Rasulullah, kita bila awak datang, kita hidup dalam kebaikan dan kurniaan Allah cukup besar. Kita tak ada masalah, tak ada fitnah. Kita hanya melawan satu pihak, iaitu musyrik, orang kafir. Fahal ba'da hadzal khairi min syarr, setelah pemergian engkau ada jahat? Rasulullah kata, na'am. Qala na'am wa fihi as-sayf, yakni berlaku pembunuhan dan pedang akan ditikam di dalam tubuh umat Islam dan umat Islam akan mula berpecah. ثم قال وهل بعد ذلك الخير من شر وهل بعد ذلك الشر, setelah fitnah yang berlaku, pembunuhan Uthman, peperangan antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Az-Zubair dan Talha dan Sayyidina Aisyah, setelah peperangan ini peperangan antara Muawiyah dan Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Ali, ada? Qala na'am. وهل بعد ذلك الشر من خير? قال نعم وفيه دخن, akan ada kebaikan tapi ada asap. Qala wama dakhanuh? Qal qaumun yahduna bighairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, setelah kejahatan itu akan ada kebaikan tapi ada asap. Maksudnya dia tak jernih. Maksudnya pemerintahan Khilafah Uthmaniyah, Khilafah Al-Amawiyah, di mana ramai pemimpin-pemimpin yang di kalangan Khilafah Amawiyah, pemimpin yang baik tapi mereka melakukan kezaliman, seperti mana berlaku di zaman kezaliman besar di zaman Yazid ibn Muawiyah. Kezaliman besar. Madinah diceroboh, kota Madinah diceroboh 3 hari. Tentera Muslim ibn Uqbah menceroboh kota Madinah dan membunuh ramai anak sahabat dalam satu peristiwa nama dia Waq'atul Harrah. Tuan-tuan boleh cari dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Satu peristiwa yang boleh mengerungkan. Bila saya baca, saya tak boleh tidur malam. Antara anak sahabat yang meninggal, bukan sahabat, anak sahabat. Kalau tak silap nama dia Abdullah ibn Hanzalah al-Ghasil. Ayah dia sahabat yang dimandikan oleh malaikat setelah dia gugur syahid. Anak dia terbunuh dalam peristiwa yang berdarah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, fitnah ni banyak. Sebab tu kita nak bagi tahu, Hudzaifah radhiyallahu an banyak cerita kat kita. Ni saya nak cerita satu hadis Hudzaifah. Bukan hadis tadi, hadis Hudzaifah ni. Mari kita baca. Alhamdulillah saya hafal hadis ni sebab saya suka. Kita boleh cari dalam hadis sahih Muslim. Hadis sahih. Pastikan sahabat, kalau kita nak sebarkan hadis, pastikan hadis yang sahih insya-Allah. Hadis sahih Muslim, teman-teman dirahmati Allah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf. Qala Hudzaifah, hadis Hudzaifah. Qala سمعت حديثين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت الأول وما زلت أنتظر الثاني. Aku telah dengar 2 hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar yang pertama, aku masih tunggu yang kedua. Walaqad ta'allamna min al-Quran wa ta'allamna min as-sunnah. Tengok. Kami telah belajar Quran dengan Rasulullah dan kami telah belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amma al-hadith al-awwal فحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمانة. Sekarang ni Hudzaifah kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cerita kepada kita pasal amanah. وقال إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. Tengok tuan-tuan, ini amanah secara umum. Untuk mufti kita, untuk orang jawatan, saya cakap secara umum. Saya tak nak hukum siapa-siapa. Saya tak nak hukum siapa-siapa. Saya tak boleh nak tuduh siapa-siapa, tuan. Tak elok. Secara umum, sistem kita ni sangat bahaya. Sangat bahaya. Saya dah mula risau. Risau sangat.
Kalau Allah bagi saya peluang berhijrah, saya nak berhijrah. Kena fikir pasal hijrah. Sebab ujian COVID ni baru permulaan yang sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Malaysia tak akan kembali seperti Malaysia dulu. Tak akan kembali. Dan umat Islam kita dalam keadaan gelak dan suka dan ketawa. Mereka tak kisah. Tapi orang yang ada iman, dia akan risau. Kalau setakat duduk rumah tengok TV, tengok Astro, tengok Instagram, orang tak rasa apa. Tapi kalau awak ni ada sedikit iman, awak akan risau. Saya tanya seorang pegawai satu jabatan. Wallahi tuan, dia seorang yang amanah. Tapi dia tak boleh nak cakap. Dia senyap. Saya faham. Saya faham. Saya tak nak cakap. Nanti saya akan mudaratkan dia. Dia ambil gaji. Kesian dia. Kesian dia. Salat, tak peduli. Islam di Malaysia terancam? Yes, terancam sangat. Tapi dia akan hilang slow-slow. Dia akan hilang slow-slow. Wala hawla wala quwata illa billah. Yang faham tu dia fahamlah apa saya kata. Yang dia faham. Kalau awak setakat tengok, memang kalau tengok movie, tengok Netflix, tengok movie, tak ada masalah. Awak tak akan risau. Kalau awak layan Facebook, layan Instagram, happy, memang tak akan risau. Sebab ni dunia. Kambing pun tak peduli. Dia okey je. Sebab tu tuan rahmati Allah, kita dengan binatang tak sama. Minta maaf. Kita ni manusia ada tugas untuk menegakkan agama Allah. Itulah tugas kita. Bukan tugas kita makan, minum dan happy. Tapi Allah uji kita sekarang ni supaya kita bangun balik. Tapi ada yang bangun, ada yang tak bangun. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Tengok Allah kata. Surah Muhammad. Inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Orang beriman dan beramal amalan salih, Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan mereka dalam syurga yang penuh sungai mengalir bawah dia. Tapi Allah kata, وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ. Orang kafir, seronok, happy. وَيَأْكُلُونَ. Mereka makan. كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ. Seperti binatang. Makan. Orang kafir tu tuan, dia makan seperti binatang. Minta maaf. Binatang ni tak mikir. Mu bagi dia makan, dia tahu mungkin raya depan dia akan sebelih, habis. Dia tak mikir. Tapi kalau awak ni manusia, awak kena mikir. Awak bukan untuk makan, makan nasi, bukan. Awak ni dimuliakan oleh Allah. Awak ni Allah Subhanahu Wa Taala angkat darjat manusia supaya mikir. Sekarang ni fikir pun tak boleh dah. Sebab kita diheret seperti binatang. Wallahi tuan, kita ni ibarat, minta maaf. Saya bukan minta maafkan saya kalau saya cakap macam tu. Tapi cuba tengok keadaan kita. Dicucuk, dipaksa seperti binatang. Kalaulah mereka nampak ada orang yang menentang sikit. Saya terus terang cakap, insya-Allah harap Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan saya dan selamatkan umat Islam. Saya minta Allah Subhanahu Wa Taala kalau boleh kita dapat hijrah ke negara yang agak. Tapi nak pergi mana? Kadang-kadang kita mikir nak pergi mana tuan? La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Yalah, paling untung kalau jauhkan diri duduk seperti mana saya kata, kalau kita ada tanah sendiri di kampung, asingkan diri daripada apa yang berlaku. Baik. Walladzina kafaru ya'kulun, Allah kata yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang kafir tuan, dia nak happy, dia nak party, dia nak seronok, dia nak makan. Wan naru mathwan lahum, akhirnya api neraka ada. Tengok Allah Subhanahu Wa Taala kata pasal orang kafir. Tengok Allah kata apa. Tengok Allah kata apa. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah. Ni surah Al-Baqarah. Cuba cari ayat dia. Ya Allah, kalau saya boleh ingat ayat dia. Ayat dia 170
Cuba cari ayat 171 ke ayat 173. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Ustaz tanya, Ustaz nak hijrah? Kalau boleh saya nak hijrah ke Madinah, tapi lah Madinah pun ada dengar juga orang kata di Madinah ada orang semayang rapat soft. Ada. Di Madinah ada tapi senyap-senyap. Ada juga saya dengar. Tapi dia orang tak heboh. Ada. Saya dengar. Syam. Tak boleh. Allah kata apa? Tengok tuan-tuan. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah. Tengok. Qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana. Qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana. Nak hijrah ke Palestin. Tahu tak awak keluar dari sini? Sebelum orang Yahudi tangkap awak, pihak sini tangkap awak dulu. Ya tuan-tuan. Nak lari mana? Nak hijrah Palestin. Acu try. Boleh ke nak keluar? Tak boleh. Saya dah minta dah nak keluar. Tengok, nak rentas daerah pun tak lepas. Nak hijrah mana tuan-tuan? La hawla wala quwwata illa billah. Sebelum awak nak keluar, nak pergi negeri, nak rentas negeri pun tak boleh, nak pergi ke airport. Yes, Afghanistan, wallahu alam. Sampai sekarang Afghanistan ayat 170, barakallahu fik Yazid, ayat 170. Afghanistan tuan, saya masih tak nampak lagi. Saya nak buat insya-Allah kuliah khas pasal Afghanistan sebab tajuk kita hari ini pasal amanah. Di manakah kekuatan? Sebab Afghanistan media ni kena tapis. Awak kena terima daripada orang duduk sana. Kalau media ni macam-macam ada. Faham tak? Media ni campur aduk. Kalau MBBC memang dia benci kepada Afghanistan. Tapi sebenarnya Amerika, Turki, nak hijrah Turki? Tapi tak, tuan. Saya tanya orang, sahabat saya duduk Turki, Malaysia lebih baik daripada Turki. Nah, Malaysia sebab rakyat Malaysia lembut lagi. Ya. Polis kita sini lembut. Dia tak kasar. Polis kita sini baik. Tentera kita baik. Islamik lagi, ya. Kalau Turki, tak. Jauh beza. Dia sebab dia bekas sekular. Sekarang ni tuan-tuan, kita kat Malaysia apa masalah? Kita rakyat jelata, Islam kuat. Tapi sistem kita bukan Islamik. Itulah masalah kat Malaysia. So, masalah Yahudi dan Nasrani di Malaysia ni, dia nak ubah sistem. Nak ubah rakyat, bukan sistem. Dia nak menyebabkan umat Islam di Malaysia ni betul-betul jauh pada agama. Dan itulah yang berlaku kat Malaysia. Kebanyakan rakyat Malaysia ni sayang agama. Sayang sangat. Tapi sistem atas yang memerintah kita, hatta pemimpin kita tuan, minta maaf. Pemimpin kita tak ada kuasa. Dia tak ada kuasa. Dia ikut arahan. Bila awak tanya pemimpin, ikut arahan. Pemimpin ikut arahan siapa? Tak ada jawapan. Tarim, ya salam. Boleh juga. Tapi sana panas. Panas terik, jangan. Kita sebenarnya kat Malaysia ni, kita selesa tau. Kita kat Malaysia ni selesa. Kita selesa kat Malaysia. Kita semua ada. Makanan ada. Apa awak nak? Kita belum lagi diuji dengan kesusahan hidup. Tapi kalau betul-betul nak selesa dalam bab agama, awak kena korbankan keselesaan dunia. Itulah harga dia. Tuan, sistem dunia. Di Malaysia ni, dia tahu rakyat Malaysia ni sayang agama. So dia nak jauhkan kita dengan agama, tu je lah. Semalam, 2 hari lepas, tapi saya tak nak sebut, di Kelantan, seorang imam masjid besar saya kenal, tapi saya tak nak sebut kat mana. Dia menangis kat saya tak sangka ustaz ni kental. Ustaz ni kata, ustaz, bayangkan kami dah berapa bulan semayang kat masjid di Kelantan, Serambi, Makkah, 4 orang je. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap. Sampai sekarang Kelantan. Terengganu boleh tahan sikit lah.
Tapi saya tak nak campur bab ni tuan. Sebab kesian dia orang. Dia orang dapat gaji kalau kita cakap apa pasal dia, kejap lagi pejabat agama kacau dia macam mana? Saya tak ada kaitan dengan pejabat agama. Alhamdulillah. Langsung tak ada kaitan. Dah lama awal-awal lagi. Alhamdulillah Allah sayang kat saya. Awal-awal lagi tauliah saya ditarik. Alhamdulillah. Wallahi saya bersyukur tuan. Tariklah. Apa korang nak tarik-tarik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bantu saya. Tapi insya-Allah saya akan jaga diri saya. Saya tak akan murun. Saya lawan. Tetap lawan insya-Allah tuan. Lawan segala masalah yang berlaku dan tetap berdakwah. Sebab tuan, musuh Islam dia nak satu lagi. Saya nak cerita satu lagi. Musuh Islam ni satu lagi bukan setakat nak jauhkan kita rakyat Malaysia daripada agama. Satu lagi nak hancurkan imunasi. Naam. Kita sebagai manusia tuan, dan rasanya doktor pun faham apa saya nak cakap. Kita sebagai manusia, kita ada imun. Minta maafkan saya dalam bahasa. Dalam bahasa orang putih, kalau sahabat boleh betulkan bahasa saya. Imunisasi. Arab panggil al-mana'ah. Ataupun orang putih panggil immunity. Tuan-tuan rahmati Allah. Immunity kita sebagai manusia, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan manusia satu kelebihan, immunity kuat untuk mempertahankan tubuh daripada segala penyakit. Macam-macam penyakit datang, ya, mungkin kita demam, mungkin kita jatuh sakit. Bukan apa, biasa tuan, lumrah manusia. Bila datang penyakit, kita akan demam. Sebab apa? Demam ni sebab tubuh akan cuba create antibody untuk melawan serangan musuh luar. Kita demam sebab sel darah kita melawan. Lepas kita demam 2-3 hari, kita akan sihat balik dan tubuh kita akan create antibody sendiri. Okey, ini kita panggil immunity. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan manusia immunity yang kuat. Tetapi oleh kerana kejahatan manusia dan tamak, ni cara basic Saya bukan doktor, tapi tuan saya cerita benda yang kita belajar kat sekolah, belajar kat universiti. Tapi semua ilmu ini dah tak ada dah sekarang. Tak tahu kenapa. Bila kita diserang penyakit, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi. Saya cakap bukan nak bersombong. Alhamdulillah, immunity saya kuat. Alhamdulillah. Bukan nak bersombong, tak. Tapi tuan, saya demam, saya bangkit balik. Kecuali AIDS, HIV. HIV, seperti mana kita tahu, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wabak ini, yang betul wabak. Tapi dunia kenapa tak heboh? Sebab tidak menguntungkan sekarang. HIV kenapa dia bahaya? Kenapa dia bahaya tuan? Sebab dia akan hancurkan sistem imuniti habis-habisan. Maka apa jua penyakit datang, awak kena jatuh. Na'udzubillah. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan penyakit HIV sampai sekarang atas mereka yang melakukan amalan jahat, iaitu hubungan seksual sesama jenis. Allah bagi. Azab Allah. Sampai sekarang tak ada ubat. Tetapi tuan-tuan rahmati Allah, COVID bukan saya tolak COVID. Tidak. COVID sesama biasa. Tetapi sekarang ni, bagaimana sistem kesihatan dunia, WHO, bagaimana nak hancurkan immunity orang Malaysia? Orang Malaysia sebenarnya ada yang kuat, tapi ramai yang sakit. Minta maaf, sebab makanan kita, tuan. Makanan kita. Jangan kata Ustaz Muhib tak tahu. Ataupun Ustaz Muhib merepek. Tuan-tuan rahmati Allah, cuba tengok makanan kita. Minyak kita okey ke? Pagi-pagi makan roti canai berapa keping, berapa banyak kolesterol. Susu manis, pekat manis tu yang kita minum, adakah dia sihat? Cuba tanya doktor. Semua doktor tahu jawapan itu. Maka ramai masyarakat kita banyak ada penyakit. Kencing manis. Sebab kita makan nasi 3 hari sekali. Banyak kita ada penyakit banyak. Maka bila datang wabak COVID ni, sepatutnya masyarakat kita dia buat herd immunity. Boleh kita buat. Kalau kita melawan sekaligus, dan kita jangan menyebarkan ketakutan dan jangan menyebarkan keadaan panik di kalangan masyarakat. Tetapi apa yang berlaku, masyarakat kita juga yang takut dengan penyakit. Kita tak boleh nak salahkan kerajaan, tuan-tuan. Tak boleh nak salahkan kerajaan. Sebab sistem ni dia akan datang dan tengok kenapa Turki dah tak ada apa, tuan-tuan. Sweden. Mari tengok ayah saya dan adik-beradik saya kat Sweden. Tak ada apa.
Tak pakai mask dah di Sweden. Ya. Tak ada mask. Dan bukan semua ambil vaksin. Minta maaf. Kejap lagi kata Muhib anti vaksin pula. Bukan semua ambil vaksin, tuan-tuan. Nak tengok, tuan-tuan. Keadaan umat Islam di Sweden. Tak pakai mask. Siap ada majlis qasidah lagi. Yelah, dia orang ada juga jaga SOP kalau ni. Ada lah ni. Ni ke? Ada pakai mask tak? Ini student tuan. Macam biasa je. Tapi yelah, ada jarak sikit. Gitu je lah SOP tu. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, dia orang tak pakai mask dah. Tak ada mask. Dah tak pedulikan COVID. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab benda tu sebenarnya dah selesai dah lama dah. Kita kat Malaysia ni sebab apa, tuan-tuan? Wallahualam, kalau bagi saya rasa mungkin immunity masyarakat kita agak tak kuat sangat. Ataupun ada pihak yang tak tahu siapa dia, yang tidak bertanggungjawab, yang dia nak Malaysia terus. Walaupun saya dengar baru ni Kementerian Kesihatan dikata dah end game. Dan kita kena hidup biasa dengan COVID. Betul. Betul, rahmati Allah. Sepatutnya 2019, doktor-doktor di France dah kata, COVID-19 biasa, boleh hidup dengan dia. Sesama 3-4 hari sihat dah. Tapi kenapa dijadikan isu besar? Kenapa, tuan-tuan? La hawla la quwwata illa billah. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Kita tak tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala ujian Allah. Baik, saya nak sambung hadis tadi. Hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah SAW حدثنا عن الأمانة قال إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan amanah di kalangan para sahabat, khususnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang paling amanah sahabat Rasulullah. Fata'allamna min al-Quran wa ta'allamna min as-sunnah. Kami paling awal Allah Subhanahu wa taala tengok, inilah kelebihan sahabat dan kelebihan generasi di zaman Rasulullah. Sebab itulah, tuan-tuan, kenapa Islam boleh naik di semenanjung Arab? Arab zaman itu bukan Arab zaman sekarang ni. Walaupun saya orang Arab, tapi saya tak suka keadaan orang Arab sekarang. Arab zaman dulu, tuan-tuan. Arab zaman dulu. Arab zaman dulu, dia ada, walaupun dalam jahiliyah, tapi dia ada beberapa kerenah yang baik. Seperti berani, seperti muruah, seperti sanggup dibunuh demi tidak menipu. Orang Arab, walaupun dia jahil, walaupun dia syirik, tapi Islam datang untuk baiki akhlak mereka dan membuka minda. Tadi satu ayat saya tak habis, minta maaf. Betul, ada orang tegur. Allah Subhanahu wa taala sebut, dengar ayat ni. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. Dua ayat surah Al-Baqarah. Jom kita tengok dua ayat ni. Ya Allah, indah sangat. Ayat 171, ayat 170 dan ayat 171 surah Al-Baqarah. Boleh insya-Allah kita tengok tafsiran dua ayat ni, kemudian kita insya-Allah pergi kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kata apa? Wa idza qila lahum, untuk orang kafir, orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mereka diseru untuk rujuk kepada Quran, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah, ikutilah, carilah kebenaran dalam Quran, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bawa Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling arif dalam Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling arif pasal agama Islam. Ikutilah dia. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, bila mereka diseru untuk ikut Al-Quran, قالوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, mereka kata, tak,
Kami akan ikut apa yang kami telah mewarisi daripada atuk ayah mak kita. Tuan-tuan rahmati Allah, Islam kelebihan dia bukan agama dia warisi. Islam ni kelebihan dia awak kena kaji, kena belajar. Ya. Sebab tu orang Islam, Allah Subhanahu wa taala kata Iqra. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama yang turun. Kita bukan umat yang tak baca, kita kena baca, kena belajar. Belajar Quran, belajar hadis, kemudian belajarlah kisah para tabi'i, belajar sirah, belajar asbabun nuzul, belajar fiqh, belajar sains. Belajarlah tuan-tuan. Buka minda, makin buka minda makin kita luas. Dan berita bukan semua boleh terima. Tengok Allah kata apa? Ayat seterusnya Allah kata apa? Tengok orang kafir. Wa mathalul ladzina kafaru, umpamaan orang kafir. Dengar ni. Kamathal ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa. Orang yang kafir ni, Allah kata, kamathal ladzi yan'iqu bima la yasma'. Bila masuk berita, dia tak tapis dulu. Dia ambil berita, hanya menyampaikan berita tanpa tapis, tanpa baca, tanpa kaji. Tengok. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iq yani menjerit. Orang kafir seperti orang menjerit, sampaikan, minta maaf, seperti kambing. Okey, kambing seekor kat sini, bila dengar kambing sebelah, mbek. Dia buat apa? Mbek juga. Mbek. Hak sebelah ni, mbek. Tapi kalau tanya satu kumpulan ni, apa yang kamu sampaikan? Kamu baca tak pasal berita yang kamu sampaikan? Tak. Itu bukan orang Islam. Itu orang kafir. Bayangkan tuan Allah kata gitu kepada orang kafir. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'. Dia sebenarnya kadang-kala tak dengar habis. Illa du'aan wa nidaa. Du'aan wa nidaa. Dengar, sampaikan. Allah kata kemudian, summun bukmun umyun, summun. Bukum. Summun, bekat. Bukum, bisu. Umi, buta. Fahum la ya'qilun. Mereka tak ada akal. Kita sebenarnya, mbek. Tuan rahmati Allah, adakah kita seperti kambing? Adakah kita seperti lembu? Tidak, tapi kita nak. Orang kafir, minta maaf. Orang kafir nak kita ke arah situ. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kadang-kadang saya tengok juga, ada dalam masyarakat yang sebarkan berita tanpa dikaji. Kajilah dulu. Kaji. Orang sekarang tanya saya pasal satu surat vaksin. Dia tersebar. Ramai orang tanya saya. Wallah tuan, saya tak boleh nak bagi jawapan langsung. Adakah ini betul ataupun tidak? Wallahu a'lam. Mari negara mana tak tahu. Tuan rahmati Allah, bukan semua benda dalam media sosial kita boleh terima. Dia kata inilah surat vaksin apa? Di zaman Osmaniyah. Wallahu a'lam. Saya tak tahu. Dan saya tak ada ilmu. Dan saya tak berani nak jawab. Sama ada ya ataupun tidak. Sebab tuan rahmati Allah, dalam internet macam-macam orang boleh buat. Jelas ya Allah. Baik. Kemudian sekarang ni Hudzaifah kata, qal faturfa'ul amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita kepada sahabat bagaimana amanah akan diangkat. Qal fayanamu rajul, orang tidur. Fatuqbadul amanatu min qalbih. Allah Subhanahu wa taala akan ambil amanah daripada hati manusia lelaki ni apabila dia tidur ataupun lena ataupun leka. Fayabqa atharuha mithlu atharil waqt. Akan tinggal kesan amanah ni seperti topok hitam atas kulit, warna lain. Qal thumma yanamu ar-rajulu an-nawmah. Kemudian kita tidur lagi. Fatuqbadul amanatu min qalbih. Allah Subhanahu wa taala akan angkat amanah lagi. Fayabqa atharuha mithlu atharil majl. Maksudnya setiap hari Tuhan Allah Subhanahu wa taala akan ambil sebahagian daripada amanah daripada hati manusia. Sikit demi sikit. Akhirnya qal fayabqa atharuha, amanah tinggal dalam hati kita seperti al-majl. Apa itu majl? Qal, apa maksudnya al-majl? Qala kajamrin dahrajtahu ala rijlika fanafita fatarahu muntabira. Seperti awak ambil satu batu arang, awak campak kat kaki ataupun awak letak arang tu kat tangan, biar dia arang yang panas, bara tu berguling. Jatuh guling tak?
bara yang panas ni jatuh guling atas kaki awak, apa yang tinggal? Inilah majil. Al-majil maksudnya amanah akan tinggal, tuan-tuan. Seperti mana bila kita ada kulit ni kena panas, dia akan melucur dan akan ada ngelupar ke apa kita panggil? Okey, guling tau. Ini Hudzaifah radhiyallahu an, dia cerita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita mengenai bagaimana amanah akan tinggal, apa yang tinggal ke amanah di akhir zaman. Seperti al-majil. Al-majil ni, okey, kalau kita buat kerja berat, kita pakai kayu, kemudian kulit kita ni akan jadi macam ni, akan ada kesan. Dia akan bukan ngelupas, dia akan ada gelombong air mengelupas. Okey, sebelum lepuh, melecur, dia akan melecur, lepas tu akan ada macam satu kulit, bawah dia ada air, ada gelombong, akan ada gelombong. Okey, cuba awak pecah gelombong tu, apa yang ada bawah lapisan kulit yang gelombong? Ada benda tak? Okey, melucur. Okey, lepas tu akan ada gelombong. Okey, awak try pecah gelombong kulit tu. Cuba pecah. Apa ada? Ada parut sikit . Maksudnya itulah amanah yang akan tinggal di kalangan manusia di akhir zaman. Seperti gelombong ataupun seperti kulit yang baru melecur, kemudian gelombong, kemudian dipecahkan dan tinggal parut. Maksudnya amanah di akhir zaman, ya, akan ada air ataupun parut kecil. Itulah amanah yang tinggal, tuan-tuan. Itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. Maksudnya, tuan-tuan rahmati Allah, di akhir zaman amanah akan hilang. Bukan maksudnya kita nak tuduh ada orang yang baik, tapi tengok apa yang kata Hudzaifah. Kita sambung hadis Hudzaifah sampai habis. Nah, ayo, ini hadis dia. Ini saya cerita tadi. قال كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. Maksudnya tempat kulit yang gelombong, awak bila pecahkan tengok tak ada benda. Itulah amanah. Fayusbihun nas, kata Hudzaifah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayusbihun nas yatabaya'un, manusia akan melaksanakan jual beli. Fala yakadu ahadun yuaddi al-amanah. Akhir zaman tidak ada orang, yani nyaris ya, fala yakad, nyaris tidak ada lagi orang yang menunaikan amanah betul-betul. Fayuqal, akan dikata, inna fi bani fulan rajulan amina, akan dilaungkan, ada di kampung ni ada seorang amin. Wa yuqalu lirrajul ma a'aqalahu, dan orang akan puji orang tu, oi baiknya dia ni, ma a'aqalahu, betapa dia ni akil, wa ma adrafahu, wa ma ajladahu. Ni yang berlaku zaman kita. Dulu kita puji orang ni, ya Allah ni, mufti ni bagus ni, ya Allah. Ustaz ni baik. Orang puji. Tapi kata Rasulullah, orang akan puji dia. Tapi Rasulullah kata, wa ma fi qalbihi, tengok ni ayat paling menakutkan. Wa ma fi qalbihi mithqalu habbati khardal min iman. Tengok ni. Wa ma fi qalbihi mithqalu habbati khardal min iman. Orang akan puji, oh orang ni baik, ya Allah akhlaknya tinggi, ya Allah dia hebat, ajladahu, betapa dia berani. Tapi sebenarnya dia kata, wa ma fi qalbihi mithqalu habbati khardal min iman, tapi dalam hati dia tak ada sebesar biji sawit iman, tak ada dalam hati. Maksudnya tuan, sebab tu saya kata, hatta pasal muhib, nasihat saya tuan, nasihat saya, hatta mengenai saya, jangan terpedaya. Ya, saya tak tahu apa yang akan berlaku kepada saya dah kata. Wallahi tuan, hatta muhib, jangan pegang kata muhib. Saya tak boleh nak bagi pendapat. Saya hanya kata pegang Quran dan hadis, ngaji, belajar. Bukanlah goodbye. Maksudnya tuan, dulu saya banyak puji orang ni. Banyak puji dia. Saya kata inilah ulama yang terbaik. Bila tengok, dia pun amalkan salat jarak. Ya Allah. Bila saya tengok, saya kecewa sangat. Ustaz ni hebat, ustaz ni ilmu hadis, doktor PhD, Masya Allah, sanggup dituduh gini. Akhir zaman, dia paling promote vaksin.
Allahu Akbar tuan. Dahsyat. Naam. Sebab tu dia kata, wa yuqalu lirajul ma adhrafahu wa ma ajladahu wa ma orang akan puji, kita akan puji. Ni penghulu ni baik, bagus. Ya. Saya dulu ada seorang kena penghulu seorang ni. Saya pergi kat masjid dia, kononnya saya ingat mungkin masjid dia sembahyang rapat. Tengok. Dia jarak. Cikgu Ibrahim. Allah. Dulu saya puji dia. Ya Allah. Cikgu Ibrahim, adakah Rasulullah sebenarnya? Tapi ini nama samaran sebab saya tak nak kenal siapa-siapa. Tak nak kenakan siapa-siapa. Cikgu Ibrahim. Tak ada dalam Islam gini. Sahabat tak pernah sembahyang jarak. Para tabi'i tak pernah. Dah ustaz, kita nak ikut nak guano. Beri. Ni dulu saya puji dia ni. Tok penghulu terbaik. Saya kata, okey. Dengar, sambung. Sebab itulah, kita jangan nak puji. Hatta saya tuan, saya nasihatkan. Jangan puji saya ataupun kata Ustaz Muhyiddin terbaik. Tak tuan. Bukan saya terbaik. Ni akhir zaman. Tak ada yang baik. Saya tak boleh harap. Ya. Sebab fitnah zaman sekarang ni sangat dahsyat. Saya bukan kata saya nak jatuhkan diri saya. Tak. Tapi ujian dia berat tuan. Berat. Dia pegang semua tuan. Wallahi dia pegang semua negara Islam. Saya rasa betul. Kalau betul negara yang masih bebas, saya cari mana aku nak pergi. Palestin. Tapi macam mana engkau nak pergi kat Palestin? Awak nak pergi Baitul Maqdis macam mana? Saya tak tahu. Wa yuqalu lirajul ma a'qalahu wa ma adrafahu. Orang akan puji Allah, orang ni bagus dia. Dia ni orang waras ni. Dia terbaik ni. Dia ketua kampung yang terbaik. Tapi kata Rasulullah, wa ma fi qalbihi mithqalu habbati khardal min iman. Dalam hati tak ada sebesar biji sawi dalam iman. Naam. Walaqad, tengok ni kata Hudzaifah. Walaqad ata alayya zamanun wa ma ubali ayyukum bay'atu la in kana musliman raddahu al-Islam. Kata Hudzaifah, dulu di zaman sahabat aku tak peduli, saya tinggalkan duit aku dengan siapa-siapa, aku tak peduli. Sebab saya tahu orang Islam di zaman Rasulullah, di zaman sahabat orang Islam yang baik. Wa in kana nasraniyan raddahu alayya sa'i. Kalau di Kristian pun, kalau di Kristian di zaman sahabat dulu, orang Kristian dulu tuan, ada amanah dulu. Sebab kalau di Kristian, orang Islam akan tekan orang Kristian, bayangkan bagi balik amanah itu. Fa amma al-yawm fama kuntu ubay'u illa fulanan wa fulana. Kata Hudzaifah, tapi zaman ini, maksudnya Hudzaifah cerita ni sebelum meninggal. Tapi sekarang saya kena pilih orang. Ni zaman Hudzaifah. Hudzaifah kata, tapi sekarang aku kena berhati-hati nak berurusan penjagaan dengan siapa. Dalam zaman kita sekarang, tuan, sebelum COVID, kan ramai orang tipu kita. Betul tak? Orang kontraktor yang buat projek lepas tu lari. Ada tak? Ada tak? Banyak. Orang yang jual tanah bukan tanah dia. Ada tak? Ada ke tak? Orang banyak benda tuan. Kalau kita nak cakap pasal besar. Bawa pengundi. Ingat tak dulu pengundi hantu? Ingat. Isu ni dah senyap dah. Tapi ingat dulu, banyak isu yang menunjukkan tidak ada amanah. Akhir zaman kena jaga diri tuan. Dan pilih. Tengok kata Hudzaifah, inilah nasihat Hudzaifah. Ni nasihat Hudzaifah 1300 tahun yang lalu. Apa nasihat Hudzaifah? Fa amma al-yawm fama kuntu ubay'u illa fulanan wa fulana. Hari ini aku pilih orang yang aku nak berurusan perniagaan dengan dia. Allahu akbar, rahmati Allah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi memang kita akan kembali kepada zaman yang Islam akan asing. Kita hidup macam biasa. Saya hidup tuan, tapi saya asingkan diri. Saya duduk rumah, duduk dengan keluarga. Tak apalah. Saya terus perniagaan online, tak apa. Dan saya minta Allah Subhanahu Wa Taala lindungi umat Islam di Malaysia. Saya tak tahu apa akan berlaku. Saya tak tahu. Tapi minta Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita semua. Dan ingat, jangan terlalu kita syukur dan seronok. InsyaAllah, kita bersyukur, tuan-tuan, rahmati Allah. Kita bersyukur. Malaysia kita, dia orang jaga kita. Sebenarnya, sistem ni, dia jaga kita, okey? Dijaga.
Tapi dalam penjangat dia ada satu motif yang kita tak tahu. Saya heran tuan-tuan. France, British, Sweden, Jerman dah biasa dah. Tapi insya-Allah kita terus sabar. Dan tengok Allah Subhanahu Wa Taala akan ada benda Allah nak sampai kat kita. Itulah yang saya boleh sampaikan hari ini, dan saya tutup dengan satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala kata apa, tengok. Ayat ni dalam surah Al-Ahzab. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Allah Subhanahu Wa Taala, Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Allah Subhanahu Wa Taala tawarkan amanah kepada langit, kepada bukit, kepada bumi. Fa'abayna an yahmilnaha. Bumi, langit, bukit bukau takut nak tanggung amanah. Tapi siapa yang terus terima tawaran ini? Manusia. Wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Manusia ni tuan, memang dia zalim dan jahil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita daripada kezaliman manusia yang tidak beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan iman di kalangan kita. Dan nasihat saya satu lagi, kalau ada sebarang aktiviti sukan, jangan tinggal. Tingkatkanlah imunisasi diri awak. Jangan takut. COVID is nothing. Satu benda saya sokong Menteri Kesihatan, yes, it's end game. Tapi sebenarnya, it's playing game. It's not pandemic, but playing game. InsyaAllah, teman-teman yang sakit ataupun dikatakan COVID, kamu tak ada apa, insyaAllah kamu sihat semua. InsyaAllah saya doakan semua sihat. Jangan takut, kuatkan diri, kuatkan semangat, tapi berhati-hati dengan orang yang zalim. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.